Never gonna slow down. Never gonna slow down. Hi guys, welcome back to my channel. So it's me again, Aminor. So today I akan cakap pasal my horror story, okay, that happened last year December. Basically, this story is about me, myself. Something happened with me when I was at my Shah Alam house, RT. So, I just like macam nak share to you what happened to me and my friends. Dia kacau I and my friends when 7 December 2019, Friday at 2 AM or 3 AM, I forgot. But around that time, for that day, okay, I dapat sense something, okay. I dapat sense yang macam, I think something ada benda dekat rumah tu, tapi I tak tahu nak cakap. I tak nak cakap sebab I tak pernah jumpa benda tu. I tak pernah experience dengan makhluk halus. So I macam tak nak cakap lebih-lebih sebab I takut. Okay, Jumaat, basically hari Jumaat tu lah. I have a depression. At 7 December 2019, I had a class. And then at that class, I fought with my friends. But something shit lah. Macam my friend talk about my insecurities, my flaws, okay, my flaws yang memang I tak nak cakap, I tak nak tahu, I tak nak orang sebut pun pasal flaws I tu. So dia sebut, at that time I tak cakap yang I depressed sebab I macam tak percaya, okay, I tak suka cakap diri sendiri depressed. But I balik, okay, tak suka by what my friend said. So I jadi macam I hate myself, I really want to end my life and so on. Macam I dah tak ingat siapa-siapa, I tak ingat my family, I tak ingat my friends, I tak ingat all the advices that will give me. So I terkait myself. And then tak ada siapa tahu kecuali one my friend je tahu yang I kelar. Sebab even my roommate pun tak tahu, Ryan. So basically hari Jumaat, Ryan dia ada hal, okay, dia ada hal, dia balik pukul 7 pagi. I literally tinggal seorang lah kat rumah tu. And then I bawa my friend. But unfortunately kawan perempuan lah, sebab I tak banyak kawan lelaki. Kawan lelaki I semua busy. So yang ada dekat Shah Alam tu cuma kawan perempuan I. So I bawa dua orang. I bawa dua orang datang rumah I. Kita orang just chilling tengok TV sebab rumah I ada TV. And kita orang just chilling tengok TV. And then all things went normal until pukul 2 pagi tu. Kita orang rasa lain macam. Kita orang rasa macam mula-mula ada orang cakap. Okay, macam rumah I tingkat 2. Kita orang, I duduk kat kondo 2 tingkat. So bilik I dekat tingkat 2. Okay, so kalau naik tangga tu, then tepi ni dinding rumah I, dinding bilik I. Saya rasa tak sedap hati, tapi I diam je. And then I ingat, so I diam. I macam tukar. Tiba-tiba dia ketuk pintu. Dia serap, dia buka. Okay, and then I macam I takut, tapi I tak nak takutkan kawan I. So I macam keluar je tengok, maybe. Lepas I buka, I tengok tak ada siapa. I buka pintu tu, I tengok tak ada siapa. And then I tengok dekat tangga, and then I tengok tak ada siapa. Lepas tu macam, sumpah bila I buka pintu tu, I rasa macam meremang bulu roma. Then I was like, okay, I rasa semacam. And then I tutup. Lepas tu I cakap, I rasa tak sedap hati. And then 2 minutes lepas benda tu ketuk pintu, Amino, kau buat apa? Aku rasa tak sedap hati. Kau jangan keluar rumah, ada benda dekat rumah tu. Basically dia send something. So dia cakap, Amino, kau kat mana? Kau duduk rumah diam-diam, buka surah, jangan keluar, tunggu sampai aku balik. And thank God waktu tu I bagi kunci. Nasib baik I bagi kunci. Kau tak pasal-pasal I kena turun bawah, okay, dengan benda kucing kaca kat luar tu. Sebab kawan I lagi seorang tu dia period. So you guys tahu lah kan, kalau period senang kena rasuk, okay. So basically I tak nak takutkan kawan I lagi seorang. So kita macam tak ada apa-apa pun, dan tunggu je lah Luffy sampai. Tapi benda tu memang kacau. Teruk gila kacau. Macam waktu tu memang wild gila. Dengar bunyi lepas tu dengar bunyi orang naik tangga semua. Sampai kita orang tak tahu mana satu. Okay, buka pintu. And then I dengar bunyi kunci. Saya tahu tu bila dia masuk je, kita orang terus takut. Lepas tu kita macam, what happened? Kenapa ni? Dia kata ada benda dekat tangga. Ada something, budak. Okay, it's budak. Budak tu dia nak main dengan korang. Sebab dia kata sebab macam kita orang happy, macam kita orang gembira sangat. So dia nak join kita orang main. So takut. Benda tu suka, benda tu nak main sebenarnya. Benda tu dia attach dengan. So that's why dia ketuk pintu. Sebab selama ni I tak pernah kena kacau macam tu. Tapi bila datang tiba-tiba kena kacau macam tu. So tu nak kawan basically. Lepas tu kita orang tak tahu nak buat apa. Kita orang sangat-sangat takut, literally takut. Lepas tu
kata ada budak dekat tangga, ada something makhluk dekat dalam tandas, and ada something makhluk dekat depan tingkap kita orang. Lepas tu kita orang macam speechless. Kita orang tak tahu nak buat apa. Tapi yang kawan I yang period tu, I tak kasi dia dengar sebab I takut dia takut kan. So I kata dengan dia, tolong pakai earphone, tolong pakai headphone, buka lagu kuat-kuat, jangan dengar apa kita orang nak cakap. Datang tu dia jadi cool down sikit. And then dia kata, tadi waktu aku datang, aku nampak budak tu dekat tangga. Okay, dia tak happy sebab kita orang tak buka pintu. Padahal I tak cakap lagi pasal yang I keluar pintu tu. Lepas tu kata, Amino, kau tahu tak tadi waktu kau buka pintu and dia kau jenguk kat tangga tu, dia tengah on the way naik. Dia dah nak masuk, tapi nasib baik kau sempat tutup. Nasib baik aku sempat tutup. I dah janji I tak nak takut datang rumah tu lagi. So then dia kata lembaga yang dekat dalam tandas tu seram. Lepas tu kita orang just keep on buka surah. And then kita korang tidur bawah. Sebab rumah I besar, macam bilik I besar. So I dengan kawan I lagi seorang tu tidur kat bawah. Kita orang tidur bertiga atas lantai. Tidur je lah, melingkup macam tu. And then kat dengan lembaga tu, sila I atuk, okay? Ada atuk dekat situ. Dia cakap dalam bahasa Jawa ataupun tak tahu. I tak tahu. Dia bukan bahasa Melayu, dia bukan bahasa Inggeris, dia bahasa something. I rasa bahasa, I tak tahu bahasa apa. Kita orang cuba tak nak dengar. So I pakai earphone. I tidur. So I tak dengar sebab I tak nak dengar. Orang bangun pukul 10 pagi. Kita orang tanya, apa kau buat semalam? And then dia cakap dengan ada seorang atuk ni minta tolong jaga ke apa, aku tak ingat. Tapi macam dia tanya something lah. And then dia cakap ada orang dalam rumah kita orang ni, dia ada pergi somewhere. Okay, lepas tu dia tak basuh ke, dia tak mandi, contohlah dia tak macam, lepas tu benda tu ikut dia balik rumah. And then benda budak tu dah lama tinggal dekat situ, which mean memang orang yang first kali yang tinggal dekat rumah I tu, dia yang terbawa balik benda tu. Lepas tu benda tu dah tinggal lama dekat rumah I, budak basically. And dia cakap budak tu suka aku main dengan benda tajam. Siang tu baru aku main dengan benda tajam, siang tu baru aku kelar. So macam so benda tu yang buat I rasa macam nak buat. Okay, I have never imagined yang I akan kelar diri I sebab I memang takut dengan benda tajam. Okay, I memang takut dengan benda tajam. Dia cakap budak kecil ni, dia suka kita orang depressed. Okay, basically dia suka kita orang depressed, dia nak kita orang tujuh bangunan. I pernah banyak kali I duduk dekat tingkap tu, and then I macam nak terjun sebab tingkap tu besar. I dah keluarkan sebelah kaki I, and then I angkat balik. Okay, thank God I angkat balik. Kalau tidak korang dah tak nampak aku dah sekarang. Really thank God yang I masih hidup sekarang. That's why kalau korang ingat I punya video New Year, I tak sangka I masih hidup sekarang. Aku sedih babi. Aku sedih. Aku macam I can't believe that I still live. I ada cakap I tak sangka yang I masih hidup sekarang. The fact yang I masih hidup and masih sihat, it's really grateful to me because I really thought that I already died. Okay, because I commit suicide 3 times. Okay, I just nak raise awareness yang being depression isn't cool. And waktu you depressed, I tak reti nak explain. Okay, kita orang tak minta pun untuk macam nak bunuh diri, tapi by that time your mind rasa macam kau tak layak nak hidup dah. Okay, that's what I'm thinking waktu tu. Okay, just don't talk about my depression. Okay, just sambung pasal that budak. Dia nak kita orang sakit, terseksa. Dia suka tengok kita orang main dengan benda tajam and so on. Okay, lepas tu macam okay, ini kena ambil langkah berjaga-jaga. Lepas ni jangan main pisau lagi. Tu the first day that thing kacau kita orang. And I just cakap dekat close friend I, which is yang ada dalam tu cuma Amir, Daniel, Akmal and my friend Faz. Okay, lepas tu tak ada apa-apa. I tak duduk artis sebab I macam very trauma. And I cakap dengan my mom, nak kena buat apa ni I tak tahu. I kalau boleh nak suruh ustaz datang. Lepas tu I balik juga. I kata I takkan balik pukul 10. Okay, macam contoh pukul 8 tu pukul 10 adalah paling lambat I balik. Kalau 10 ke atas I akan tidur dengan kawan I. Sampai sekarang macam tu. Okay, sampai sekarang macam tu. I akan duduk, I takkan naik sorang-sorang pukul 12 dekat rumah tu sebab I kena lalu dekat tangga tu, which is ada budak tu. Sebab I pernah tahu I buat kerja final project I dekat rumah kawan I tau. Dan kita orang habis buat tu pukul 4 pagi. Lepas tu I terpaksa balik sebab I kena balik. And then I parking kereta I dekat kapak. And then I tidur dalam kereta. Okay, literally I tidur dalam kereta. Pukul 8 pagi baru I balik. My roommate dia jenis yang cekal. Okay, so bila dia cekal, benda tu tak kacau sangat. Macam I jenis lemah semangat. So I tak boleh, I tak berani nak ambil risiko untuk datang rumah tu waktu I takut. And then benda kedua jadi 17 Disember. 17 Disember tu, me and my roommate semua keluar. Okay, kita orang malam tu kita orang keluar. Roommate I pergi buat kerja, I pergi lepak mamak.
dengan my friend. Lepas tu I balik rumah pukul 11. I rasa macam aku balik pukul 11. Tapi aku cakap tak apa, mungkin benda tu dah tak ada. Tapi bila aku balik, aku takut gila. Sumpah bila aku masuk aku cakap Assalamualaikum, ni aku baca ayat kursi. Bila naik tangga tu I rasa sangat macam ada benda. Okay, tapi I macam husnuzon. I masuk je pintu, I tutup. Lepas tidur memang buka lampu. Pukul 11 I terus tidur. I tak mandi semua tak apa, I tidur terus sebab I takut. And then tiba-tiba pukul 2 pagi my roommate cakap, "Woi, asal kau gelap?" Dia kata macam tu. Dia cakap, "Asal kau gelap?" Aku macam, "Hah? Gelap? Hah?" Tu aku macam, kenapa? Bila aku bangun tu, apa yang aku tengok, bilik gelap. And then TV buka surah Al-Mulk. And then aku macam, kenapa? Apa jadi? Lepas tu dia kata, "Apasal kau gelap seorang-seorang tadi?" Lepas tu aku macam, lepas tu aku terus takut. Aku dah macam, alamak, benda ni jadi lagi. Aku macam dalam hati, fuck, this thing happen again. And then terus macam, Ryan, jangan fikir apa-apa. Kau baring je, kau tidur. And TV dia akan terbuka sampai pagi. Ya, sebab aku tak boleh tidur kalau tak ada TV. And then aku tidur, aku selubung. And then tiba-tiba badan aku rasa gegar. Badan aku macam ni. Perut rasa panas, kaki rasa sejuk. Tapi yang pasti dia macam I'm shaking so hard. And then rasa macam something might happen. So I terus message. Sebelum I takut I kena rasuk. Are you there? I akan tunjuk message kat sini. Ada tak? Shit, this thing happen again. Buka surah Al-Mulk. And then aku rasa macam badan aku panas and shaking. Please help me. And then Lufia kata, sabar. Rasa getar-getar. Lepas tu kata, Amino, boleh tak kau facing arah Ryan? Sebab banyak benda yang tengah tengok korang daripada tingkap. Ramai. Dia kata macam tu. Then aku macam, faham? Kata aku pusing. Aku buka lagu kuat-kuat. I terpaksa dengar lagu I. Okay, I dengar lagu I. And then I boleh tidur. And then bangun macam biasa. Mandi macam biasa. Pergi kelas. And then esok tu I terus balik Selayang. I ulang-ulang for a week. Okay, waktu I kena kacau yang kali kedua tu, I masih depression. I masih under depression. I punya depress sebulan lebih. As time goes by, we all start to pray. Okay, Amir selalu duduk rumah I. So dia jenis yang solat penuh. Dia jenis solat penuh. So dia selalu tidur rumah I. So dia solat penuh. And then Ryan pun dah start solat. And then I pun masih slow-slow. Okay, I cannot say yang I ni alim. Okay, but I know my religion. I know how to solat. I know how to baca Quran, so on. But I tak praktikkan benda tu. Okay, I'm so sorry. But I try my best to be the best. Okay, basically orang yang ada dalam bilik tu start to macam solat. Sebab macam mungkin benda tu akan jauh kalau kita solat. And then after days goes by, Alhamdulillah, kita orang dah tak kena sangat lepas semua dah solat. So I rasa benda ni jadi pengajaran lah. Benda ni buat kita orang berubah daripada tak solat terus solat. Okay, walaupun I ni masih tak solat penuh, tapi I ada masa I solat. Okay, I ada masa I solat. Ryan, I rasa dia solat penuh. Amir solat penuh. So Amir tak pernah, Amir dengan Ryan memang tak pernah tinggal. Sebab I pernah duduk rumah Shah Alam, pernah terbangun and then I tengok Ryan solat subuh. Betul macam, okay, tapi I tak solat, I'm so sorry. Tapi I try my best to change my life. Okay, bila kita dah praktikkan kerohanian, benda tu kurang kacau kita orang. Okay, lepas tu kita orang pun makin lama macam makin embrace benda tu. Okay, kita orang macam dah tak kisah. Tapi jangan cakap banyak sangat pasal benda tu. Pernah kena kacau baru-baru ni. I pernah kena kacau lagi sekali pukul 7 malam maghrib. Basically I kena kacau waktu maghrib. I sorang-sorang dalam bilik. And then I dengar bunyi guli dekat atas. Dengar bunyi orang lari. Dengar bunyi meja tarik. Tapi masalahnya dekat atas tu sama macam rumah I. Maksudnya macam dia bukan ruang tamu, dia bilik macam biasa. Kau nak lari macam mana? So obviously I boleh faham. Tu benda tu dah tak jadi dah. Alhamdulillah, I get rid of my friend yang always get me depression. If you know, you know. I be happy. I happy. I kawan dengan Amir. So basically, if you know Amir kan, I selalu kawan dengan dia sebab dia buat I rasa happy. Dia buat I rasa macam you are good. Okay, be Amino. Macam dia always macam buat aku rasa macam you need to love yourself. So I should be happy. Sebab kalau I happy, benda tu takkan kacau I sangat. Okay, basically benda ni berkait. Okay, and yeah, that's it lah. Macam benda tu tak kacau sangat dah sekarang. Okay, Alhamdulillah. So mungkin kita orang dah berani. Okay, mungkin kita orang dah biasa. Kita orang dah biasa dengan benda tu. That's why kita orang tak pindah. Okay, so just I cakap dengan korang, kalau jadi macam ni, just berubah. You know what you need to do. You need to ingat Allah balik. Benda ni suka kacau sebab mungkin kita jarang solat and so on. So basically the most thing is korang kena solat. Okay, and yeah, I think that's all. I rasa itu je lah
pengalaman I waktu dekat rumah Shah Alam. And yeah, if you guys nak tahu, kita orang masih tinggal dekat rumah tu, and kita orang hidup macam biasa, okay? Every time when I stress ataupun I macam nak stress rabut kan, I takkan balik rumah. I akan balik Shah Alam, I akan balik Selayang, rumah parent I. Okay, I pernah banyak kali dah macam I pergi kelas and then tiba-tiba rasa macam stress gila, I tak nak balik rumah. I tak nak duduk rumah kawan I, tak nak duduk, I nak balik rumah parent. My mom knows my secret. I share dekat my mom everything. So basically kalau I rasa stress, I akan balik rumah, I akan share dengan my mom. And then after I dah share, mesti I rasa macam lega. Okay, so it takes like 2 days macam tu. Lepas tu I balik, insyaAllah balik, I tidur. I think that's all for now. Thanks guys for watching. Hope you guys like and subscribe, and see you guys later.